Kira sangat ya. Jangan kira sangat buat belajar ni. Kalau tak ada duit, khabar. Kalau tak ada duit, khabar ya. Khabar je lah. Baik, hari ni kita akan masuk sikit lagi daripada subtopik yang kedua ya. 10.2. Yang 10.2 kita cuba recall balik. Kita tengok subtopik tu, tajuk dia ialah sistem peredaran manusia. Dan kita banyak cerita tentang manusia sajalah sebab tajuk dia pun dah sistem peredaran manusia. So banyak cerita tentang apa dia punya perjalanan dari segi struktur jantung ya. Struktur jantung ni kena tengok ada dia punya 441 ya, 4441. Dia punya formation dia 4 bilik, 4 salur, 4 injap, 1 septum, totalnya 13. Kemudian dia punya bahagian-bahagian dia serta fungsi dia ya. Kemudian kita tengok itu juga komposisi darah manusia yang dibahagikan kepada dua, satu plasma darah 55% dan 45% adalah sel darah. Sel darah dibahagikan pula kepada 3, iaitu sel darah merah ataupun eritrosit, sel darah putih, leukosit dan platelet ya. Tadi bagi plasma darah tadi ada banyaklah komponen dia seperti air, protein plasma, bahan terlarut, hormon dan juga enzim. Ini kita telah bincangkan. Okay. Kemudian kita pergi pada detail kepada leukosit, sel darah putih. Sel darah putih dibahagikan pada 2 pula, iaitu granulosit dan juga agranulosit. Ya. Granulosit iaitu maksudnya dia punya struktur tu dia mengandungi granul. Ya, granul. Manakala satu lagi ialah agranul, iaitu sel yang tidak mempunyai granul. Ya. Granul ni macam bintil lah, bintil. Ya, kalau kita tengok jari saya ya, jari tu saya gerakkan jari ya, ibu jari dengan jari telunjuk. Jadi kalau kita rasa licin tu maknanya tidak berbintil. Once kalau kita katakan kita gosok ada benda yang kasar, maksudnya berbintil. Berbintil itu istilah dia bintil. Ya, itu maksudnya granul. Granul tu benda yang berbintil. Dan ada 3 jenis granulosit, iaitu neutrophil, eosinofil dan basofil. Ya. Ni ada 3. Cara nak ingat dia, ingat band. B-E-N. Ya, B-E-N, band. Basofil, eosinofil, neutrophil. Dan akhirannya semuanya adalah fil. Fil ya. Semua fil. Dan satu lagi ialah agranulosit. Agranulosit salah satu juga contoh bagi sel darah putih ataupun leukosit yang akhiran dia adalah sit belakang ya, iaitu daripada limfosit dan monosit saja. Okey. So makna dalam bio ni dia kena baca. Ya. Kalau awak kata tak minat membaca, awak kena paksa juga baca. Ya, orang putih kata they have no a single shortcut to succeed. Tidak ada satu jalan pintas pun untuk berjaya ya, melainkan kita mesti baca. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, baca. Ya, baca. Bukannya tengok saja ya, tak boleh. Baca pula berulang kali. Berulang-ulang kali. Ada orang baca sekali dapat lah. Ya. Ada orang kena baca 2 kali baru faham. Ada orang kena baca berkali-kali. Semakin banyak kita baca, semakin banyak yang dapat kita ingat. Macam tu konsep dia. Betul saya kata tadi, tak ada jalan pintas. Orang yang cemerlang, orang yang berjaya di dunia ni semua membaca. Tanyalah mana-mana best student. Tanya, awak apa rahsia berjaya? Oh, saya malas membaca. Tak ada. Saya duduk saja je, saya baring je. Baring je betul saya mimpi. Ya, saya mimpi, saya berangan. Saya letak tangan saya kat dahi. Saya pun berangan, saya tengah menggenggam ijazah. Oh, tak ada. Dia mesti dengan membaca. Membaca pula, membaca secara aktif. Bukan macam baca surat khabar. Buku biologi ni tak boleh ya, kena baca.
kena gariskan macam saya ajar ni, yang saya tunjuk daripada awal ni, itulah cara membaca. Baca, gariskan, point kan, lukiskan, labelkan. Ada latihan, kita buat latihan macam tu. Tak faham, kita tanya. Baik, sekarang ni kita nak masuk kepada sambungan daripada masih lagi 10.2 sistem peredaran manusia, iaitu hubungan antara arteri, kapilari darah dan vena. Jadi ketiga-tiga ni kita panggil dia sebagai salur darah. Ya, salur. Ya, salur. Ini semuanya adalah salur. Apa hubungan dia? Apa dia punya connection antara ketiga-tiganya? Jadi kita tengok gambar rajah ni, kita perhatikan ya, dari segi struktur arteri. Selalunya dalam buku yang berwarna macam ni, senanglah kita nampak ya. Maknanya berwarna merah, artinya arteri membawa darah yang beroksigen. Yang warna biru, vena ni, membawa darah terdioksigen. Kemudian, in between, capillary. Di tengah-tengahnya adalah capillary. Ini adalah capillary. Okay, ini capillary. Jadi maknanya capillary ini dia berada di tengah-tengah. In between. Antara arteri dengan vena. Okey. Dan kalau kita perhatikan struktur dia berbeza sikit dengan arteri serta vena. Struktur dia. Capillary ni macam jaring. Ya, seperti jaring, macam perangkap. Ya. Tapi struktur tu ada sebab dia. Ya. Ada fungsi dia. Dan kita tengok warna dia apa? Ada merah dan biru. Itu menunjukkan bahawa berlakunya pertemuan, ya, ataupun kita kata pertukaran. Di situlah berlaku interchange spot, ya, ataupun tempat pertukaran. Pertukaran macam-macam lah. Terutamanya darah yang beroksigen dengan yang terdioksigen. Dan kalau kita tengok tengah-tengah tu warna purple sikit ya. Warna purple tu menandakan bahawa situ pertukaran berlaku. Baik. Kita kaji dari segi struktur dia ya, berdasarkan jadual ni. Arteri ialah salur darah yang mengangkut darah keluar dari jantung. Okey. Arteri, kalau kita nak bagi nama yang lebih spesifik, arteri yang dimaksudkan di situ ialah pertama arteri pulmonari. Ya, yang keluar daripada jantung. Arteri pulmonari lah. Kan? Yang kedua aorta. Ya, aorta. Jadi walaupun nama dia aorta tapi dia adalah jenis arteri ya, jelaskan di sini. Ya. Jadi di situ masuk keluar dari jantung. Jadi fungsi arteri adalah untuk mengangkut darah dengan cepat pada tekanan yang tinggi. Okey, tekanan yang tinggi. Ke mana? Ke tisu. Ya, tisu. Tisu ni merujuk kepada tisu badan lah. Ya. Darah dalam arteri mengalami tekanan tinggi kerana tindakan mengepam jantung. Okey. Kita tahu ya, tempat mengepam jantung ni di bahagian ventricle. Ventricle kanan, ventricle kiri. Ventricle kanan dia pump darah dari ventricle kanan ke paru. Jadi tak kuat sangatlah. Taklah kuat sangat. Nak compare dengan di bahagian ventricle kiri. Ventricle kiri mengepam darah ya, yang darah yang beroksigen dari ventricle kiri itu ke mana? Ke seluruh bahagian badan melalui aorta. Okey, jadi tapi tekanan dia tinggi. Tapi yang paling tingginya sebelah ventricle kiri lah. Kemudian aorta ya. Aorta ialah arteri utama. Okey, yang meninggalkan jantung. Bandingkan siapa? Bandingkan dengan arteri pulmonari. Arteri mengembang, okay, bila dia nak bawa darah tu dia akan mengembang, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai dia apa tu? Relax. Dalam istilah bahasa Inggeris. Kalau bahasa Inggeris dia relax sikit, ejaan dia. Dia relax. Otot dia tu, otot dia relax, dalam keadaan relax. Itu mengembang. Apabila menerima darah yang keluar dari jantung. Yalah, benda nak keluar kan, mesti dia kembang. Jadi, dinding arteri yang kenyal, ni ciri arteri ya, yang kenyal, menghalang arteri daripada pecah. Kelebihan sifat arteri yang kenyal tu, dia menghalang daripada pecah. Akibat apa? Sebab tekanan darah yang sangat tinggi.
Dia tekanan tinggi yang melaluinya. Kemudian arteri ni dia bercabang. Arteri ni kalau kita ibaratkan seperti highway lah. Highway ni jalan besar lah. Jalan yang ada banyak lorong. Mungkin 3 lorong, mungkin 4 lorong. Maknanya luas. Dia bercabang menjadi salur kecil yang disebut sebagai arteriol. Daripada kataan arteri juga, tapi ditambah ol belakang. Jadi arteriol. Bila sampai ke tisu badan, maknanya dia akan keluar. Orang kata exit. Keluar pada simpang. Jalan tu, keluar simpang dia. Simpang dia tu dipanggil arteriol. Jadi arteriol ni terus bercabang dan berakhir dengan capillary. Jumpalah capillary. Jadi himpunan capillary disebut sebagai jaringan capillary. Kalau kita tengok balik gambar tadi, kita tengok balik. Okey. Ini adalah arteri. Okey, arteri ini salur yang besar. Okey, juga. Kemudian ni ada simpul. Ini cabang kan. Cabang ni semuanya arterial. Arterial ni banyaklah cabang-cabang dia. Di mana cabang yang bertemu pada capillary ni dipanggil jaringan capillary. Okey, jaringan capillary. Maknanya capillary dia punya laluan dia lagi kecil lah. Berbanding dengan arteriol dan juga arteri itu sendiri. Kemudian kita tengok vena dulu Sebelum kita pergi kapilari tu tengok vena. Jadi vena ni itu kapilari yang bercantum semula membentuk salur yang lebih besar iaitu dipanggil venule. Venule. Maknanya venule ni adalah cabangan daripada vena. Sebab laluan dia daripada arteri, dia menuju ke sinilah. Dia punya laluan dia. Sebelum sampai ke vena, dia akan masuk dulu ke capillary. Jadi begitu juga ada yang daripada vena masuk ke capillary sebelum pergi ke arteri. Tapi kita tengok macam mana. Jadi venule ni adalah satu cabang. Kalau arteri, arterial, vena, venule. Mana cabang kecil yang akhirnya nanti bercantum membentuk vena. Bentuk vena. Yang membawa darah kembali ke jantung. Itu dia. Yang bawa darah ke jantung. Itu bahagian yang membawa darah ke jantung. Ada dua juga, iaitu yang pertama kita panggil sebagai vena cava. Dan satu lagi ialah vena pulmonari. Vena pulmonari. Tapi vena pulmonari ni dia bawa darah dari peparu pergi ke jantung. Tapi yang nak ceritanya bawa masuk lah. Yang bawa masuk darah satu ialah vena cava. Dari tisu badan ke jantung. Satu lagi ialah vena pulmonari daripada peparu masuk ke dalam jantung. Dan vena utama ialah vena cava. Di mana vena cava ni membawa darah yang terdioksigen kembali ke jantung. Kembali ke jantung. Nanti kita tengok perbezaan antara ketiga-tiga tu dalam jadual 10.4. Kemudian kapilari darah. Kapilari ialah salur darah yang berdinding nipis. Okey, nipis je. Satu. Macam mana dikatakan nipis? Iaitu indikator dia ialah setebal satu sel. Satu sel. Jadi kapilari darah ni fungsi dia membenarkan pertukaran gas berlaku antara darah dan juga sel. Melalui proses yang dipanggil resapan. Diffusion. Nutrien, bahan buangan dan hormon meresap melalui kapilari darah juga. Okey, selesai itu. Ada soalan sekat ni? Kalau kita bandingkan dari segi struktur, arteri dia ada sama juga, dia ada tisu penghubung. Vena pun ada tisu penghubung. Arteri ada otot licin. Vena pun ada otot licin. Begitu juga dengan otot endothelium pun ada, sama-sama ada. Cuma dari segi kita tengok ketebalan. Dinding otot licin ni bagi arteri ni nampaknya lebih tebal berbanding dengan otot
kita nak compare dengan Vena ni, otot licin dia tidak berapa tebal lah kalau nak bandingkan dengan atri. Cuma dari segi kalau tengok sini, dia punya ni dipanggil laluan ni. Laluan bagi Vena lebih besar ya. Dan laluan ni kita panggil dia sebagai lumen. Lumen. Lumen ni adalah satu ruang yang dilalui ya oleh darah. Itu lumen ya. Ini sekarang jadual perbezaan antara arteri, kapilari dan vena. Dari segi dinding. Arteri dinding dia tebal, berotot dan juga kenyal. Manakala vena nipis, kurang berotot, dia ada kurang ya, kurang berotot dan kurang kenyal. Kenyal ni maksudnya dari segi flexibility ya, fleksibel. Fleksibel ni dalam bahasa Melayunya maknanya anjal. Anjal. Manakala kapilari dinding dia setebal satu sel saja, tidak berotot dan tidak kenyal. Tidak kenyal. Ini dari segi lukisan dia, kerata rentas. Kerata rentas, ini dinding, kemudian lumen dia. Kita tengok lumen dia. Lumen dia, okay. Kita nampak ya, dari segi saiz lumen. Bagi arteri, lumennya kecil. Bagi vena, lumennya besar. Bagi kapilari, sangat kecil ya. Injap, arteri tiada injap. Okay. Tetapi injap sabit di pangkal aorta dan di pangkal arteri pulmonari ada. Maksudnya kebanyakan arteri tiada injap kecuali ada dua tempat. Ya, iaitu aorta, di aorta dan juga di arteri pulmonari. Iaitu di bahagian pangkal dia lah. Di bahagian pangkal dia. Manakala vena dia memang mempunyai injap ya. Injap. Dan tujuan injap yang ada pada vena tersebut ialah untuk mengekalkan aliran darah sehala. Manakala kapilari tiada. Okay, tiada. Kemudian dari segi tekanan darah. Tekanan darah yang melalui arteri adalah tinggi. Ya, bagi kapilari rendah dan bagi vena sangat rendah. Ya. Maknanya tekanan darah di kapilari itu maknanya lebih tinggi lah nak bandingkan dengan vena. Dari segi aliran darah bagi arteri dari jantung ke seluruh badan, bagi vena dari seluruh badan ke jantung, bagi kapilari dari arteri ke vena. Okey. Jadi gambar foto 10.4 menunjukkan mikroskop elektron pengimbas menunjukkan keratan rentas arterial arterial. Pembesaran dia 4000 kali. Okey, manakah arterial? Dalam arterial ni keratan rentas arterial dia potong arterial dan didapat lihat di dalam tu adanya eritrosit, saudara merah, kemudian tisu penghubung, dan juga lumen. Ini lumen saiz dia. Okey, kemudian nanti buat praktik formatif 10.2 ya. Apakah fungsi injap bikospid? Ada tak yang nak jawab? Apakah fungsi injap bikospid? Siapa boleh jawab? Apa fungsi injap bikospid? Ingat balik lah, satu jantung. Okey. Kita ada 4 bilik. Okey, kita ada 4 bilik. Okey, kita ada sini WK. Okey, ingat AK, AKI, WK, WKI. Jadi injap bikospid itu berada di sebelah kanan ke sebelah kiri? Ingat lagi tak? Kiri. Sebelah kiri ya. Okey, dia berada di sebelah kiri, iaitu dia berada di antara AKI dengan WKI ya. Dia berada di sini. In between. Okey, di situ. Jadi, apakah fungsi dia? Apakah fungsi dia? Kita dah tahu dah kedudukan dia. Ini I, B ya, injap bikospid.
Jadi apa fungsi dia? Kelas. Siapa nak cuba? Untuk memastikan darah yang telah mengalir ke dalam ventri kiri tidak mengalir semula ke atria kiri. Untuk memastikan darah yang mengalir ke ventrikel kiri tidak mengalir semula ke atrium kiri. Okey, baguslah jawapan awak ya. Macam dalam buku ya. Bagus. Kalau dapat jawab macam exam ni bagus ni. Jadi betul lah tu. Okey. Jadi darah yang mengalir dari atrium kiri ke ventrikel kiri ni dia tak patah balik. Dengan bahasa mudah lah. Itu dia. Sebab kita tahu. Pertama kita kena tahu position dia. Ya, iaitu dia berada di antara atrium kiri dengan ventrikel kiri. Tapi itu bukan soalan dia. Dia tak nak tahu tentang tu. Tetapi daripada situlah kita boleh tahu fungsi dia. Artinya dia membenarkan darah mengalir. Kalau kita nak lebih lagi kemas, kita sebut darah jenis apa ya? Darah beroksigen. Ya, membenarkan darah beroksigen dari atrium kiri mengalir ke ventrikel kiri. Ya. Dalam masa yang sama, menghalang darah yang masuk ke ventrikel kiri itu daripada berpatah semula ke atrium kiri. Tu jawapan yang lebih mantap. Ya? Mantap. 2. Terangkan mengapa sesetengah individu yang menderma darah merasa mual. Rasa mual ni rasa nak muntah lah. Dan hitam. Pening. Sebaik saja menderma darah. 1. Kemudian, mengapakah sesetengah penderma darah perlu mengambil pil ferrum? Ada yang berani? Ada berani? Siapa nak berani? Siapa berani nak jawab soalan ni? Tak apa, salah tak apa. Itu saya sebutnya kali, salah. Salah kerana mencuba itu lebih baik daripada tak pernah salah kerana tidak pernah mencuba. Ada tak yang berani? Macam mana orang kuat bola? Orang kuat tengok bola ni. Awak tak cukup tidur ni, awak rasa pitang tak? Nak pitang tak? Atau mual ke? Tak ada? Tak ada. Tak ada, steady lah ya. Sebab awak tidur lama dah pagi tadi lah. Jangan cover lah. Boleh jawab soalan tu? Ni Syarif. Mengapa setengah individu yang berdarah ni merasa mual dan pitang? Setengah lah, bukan semua. Kurang oksigen? Kurang oksigen ya. Kurang oksigen sebab dia banyak lah dikeluar darah ya. Okey. Pendeknya. Soalan bukan main panjang lagi. Okey, kemudian mengapa setengah penerima darah tu perlu mengambil pil ferrum? Awak tahu pil ferrum ni? Tak. Tak tahu Ferrum ni satu daripada mineral ya. Satu daripada mineral yang diperlukan untuk menambah darah. Menambah darah. Orang yang kurang darah. Pernah dengar orang kurang darah? Siapa yang kurang darah? Siapa kurang darah? Orang perempuan lah dah kurang darah. Biasa orang perempuan kurang darah sebab apa? Sebab dia ada apa? Apa beza lelaki ke perempuan ni segi tu darah ni? Perempuan lagi banyak darah kotor kot. Banyak darah kotor. Bahaya tu darah kotor. Sebab ada kaitan tu. Sebab perempuan dia ada head. Orang lelaki tak ada head. Tahu head? Head tak tahu kan. Belajar daripada rendah lagi. Jadi darah yang keluar daripada badan masuklah darah head tu. Tak kira darah kotor ke, darah bergetar ke, darah tak kotor ke, asalkan nama dia darah head, maksudnya darah tu keluar. Ya. Derma darah pun darah keluar lah. Darah keluar. Jadi untuk top up, untuk gantikan darah yang keluar tu,
Bagi setengah orang tu dia perlukan pil ferrum. Bukan semua ya. Bukan semua orang tu kata setengah. Terutama mereka yang menderma darah ni lah. Sebab dia ada perubahan. Sebab sebenarnya mungkin kandungan oksigen seperti mana Syahrir sebut tadi, bila dia derma darah, maknanya dari segi kuantiti oksigen dia berkurang. Sebab selama ni oksigen dibawa oleh darah. Darah dah keluar. Tapi bukan semua lah. Satu pint je, satu bag. Yang mungkin dalam sekitar 50 hingga 120 ml isi padu dia. Tapi banyaklah darah keluar tu Dia kena pump sehingga keluar. Jadi darah tu dia telah membawa keluar sel darah merah. Jadi oksigen pun kurang. Jadi nak top up tu perlukan kepada satu pil yang berfungsi untuk membekalkan oksigen dengan segera, iaitu ferrum ya. Sebab itu bagi setengah perempuan yang uzur ataupun yang datang haid, digalakkan mengambil ferrum. Ferrum tu tak semestinya dalam bentuk pil, nama dia pil ferrum. Makanan yang mengandungi ferrum pun boleh. Contoh makanan yang mengandungi banyak ferrum ialah ulam. Ulam pegaga, ulam-ulaman lah. Kemudian kismis. Kismis mesti suka kan. Kismis Kismis ataupun anggur kering itu contoh. Kadang tak suka juga, kismis tak suka, pegaga tak suka, belilah pil senang Pergi farmasi, carilah pil yang mengandungi ferrum. Dia dapat menggantikan darah. Terutama bagi mereka yang kehilangan darah lah. Kehilangan darah ni macam-macam cara. Cedera pun hilang darah kan. Orang bersalin pun hilang darah kan. Termasuklah orang menderma. Sebab tu menderma darah ni satu benda yang sangat mulia Darah kita digunakan oleh orang yang kita tidak kenali. Betul tak? Katakan saya sebagai penderma darah kan. Saya derma darah saya tu digunakan oleh orang, tak kira bangsa, tak kira agama kan. Jadi betullah menderma darah ni satu perbuatan yang sangat mulia mulia. Kalau kita ada peluang nanti, ada ruang dan kita memenuhi syarat-syarat orang yang boleh menderma darah, jadi kita mengapa tidak kita menjadi penderma darah yang konsisten maksudnya kena keraplah setahun sekali ke dia maksimum 2 kali setahun. Tapi kalau kita nak derma lebih daripada 2 kali setahun, dia kena dapatkan pengesahan ataupun kebenaran daripada pihak-pihak yang berkaitan sebab takut ada risiko kesihatan nanti. Baik, settle nombor 2 dapat Saya tak bagi jawapan yang macam skema lah, tapi elaboration dia ataupun penerangan dia macam tu lah. 3. Nyatakan 2 perbezaan antara struktur eritrosit dan leukosit. Saya rasa benda ni ada dalam buku. Boleh cari, insyaAllah. No problem. Nombor 4. Terangkan mengapa ventrikel kiri mempunyai dinding berotot yang lebih tebal. Macam orang Jawa. Lebih tebal. Lebih tebal daripada ventrikel kanan. Ini apa rasional dia? Ada nak cuba? Siapa berani? Yasir, awak berani tak? Sebab dia kena pump ke seluruh badan. Dia tu siapa? Ventrikel kiri. Dalam biologi nak tak boleh sebut dia dia tu biasa kata, boleh kata awak. Dia tu kena boleh jadi siapa-siapa je. Jadi kita kena gunakan nama dia. Okey, jadi kerana ventrikel kiri, apa dia Yasir? Harus menyepam darah beroksigen ke seluruh badan. Rasional dia sebab dia kena saya pun sebut dia juga. Kerana ventrikel kiri perlu mengepam darah ke seluruh badan. Itu dia sebab dia. Pada tekanan disebut ke? Pada tekanan yang tinggi. Sebab tu dia kena tebal. Kita kata kenapa dia perlu tebal? Ada reason dia. Ada sebab-sebab dia. Setiap apa yang dijadikan tu ada dia punya reason, ada sebab. Bukan saja-saja Macam kita kata lalat. Dan kata-kata lalat ni tak ada fungsi. Tahu tak fungsi lalat? Siapa tahu fungsi lalat? Ni iklan sikit lah. Siapa tahu fungsi lalat?
Ada tak orang kata, kalau tak ada lalat kan bagus, ataupun nyamuk kata. Marah betul ke nyamuk lah. Rumah awak banyak nyamuk tak kan? Apa ada nyamuk kan? Nyamuk je contoh. Kan? Padahal sebenarnya dia dijadikan ada sebab dia. Jadi maksudnya kita kena fikir. Kena fikir, masa-masa kena fikir. Kita telah diberikan akal untuk berfikir. Jadi fikirkan kenapa kenapa lalat tu diciptakan, kenapa nyamuk dijadikan. Baik, habis. Jadi yang ni walaupun habis jangan tak buat ya Fatihah sambil-sambil masak pun boleh ni Fatihah. Kemudian kita nak masuk kepada 10.3. Sekarang ni 1.51. Kita ambil 2.5 jemaah selagi ya. Kita nak sepatutnya inilah yang kita belajar ni. 10.3, mekanisme denyutan jantung. Cuba rasa jantung sekarang ni. Cuba letakkan tangan kiri awak pada jantung awak. Di dada lah. Kalau letak pada jantung kan kena korek pula dada. Letak tangan kiri di bahagian dada sebelah kiri sikit. Ada rasa denyutan? Kau kata tak ada sudah. Kalau tak ada tu siap setia lah awak. Ya, tak kembali lah tu. Sepatutnya ada lah. Kalau kita boleh rasa dia punya macam turun naik tu, maknanya okey lah tu. Ya, tapi kalau ada pun. Ada pun. Tak ada. Kenapa saya tak rasa? Tak rasa ya. Tak apalah. Mungkin awak tak jumpa tempat yang patutnya ya. Awak kena cari betul-betul. Letakkan di sebahagian kiri sikit ya. Dan yang tengah-tengah. Bahagian kiri sikit. Okey. Tak apalah. Yang pentingnya ada. Nadi tengok tangan kiri. Okey. Tangan kiri angkat. Rasa sebelah kanan sikit. Boleh rasa tak nadi? Jadi nadi tu pun dia nadi dengan jantung tu ritmik dia tu sama je. Ritmiknya dia punya irama dia tu. Irama dia lagu Melayu ke pop rock ke balada dia sama je. Maksudnya dari segi denyutan dia tu ya. Kita boleh dengar pada jantung ataupun pada nadi. Jadi soalan sekarang ni ya. Bagaimana mekanisme denyutan jantung tu? Ya. Jadi sebut mekanisme ni maksudnya bagaimana darah yang diedar ke seluruh badan. Macam mana cara? Macam mana nak edarkan ni? Macam awak yang meniaga ni ya, yang meniaga online ni. Ada lagi yang meniaga online. Jual tudung, jual baju, jual CD. CD tak ada lah. Jual apa-apa lah. Jual kuih. Macam mana awak nak hantar awak punya barang awak tu? Barang yang awak jual tu. Ada COD dah. Cash on delivery. Ataupun mungkin by post. Kan? Ada. Ada. Ada yang orang kena datang ke rumah. Kan? Macam-macam lah. Maksudnya macam mana nak edarkan. Dalam konteks darah, macam mana darah ni diedarkan. Jadi dalam setiap pengecutan, ya, kita nak masuk pada mekanisme dia. Dalam setiap pengecutan ni merujuk kepada salur lah. Salur. Bila sebut salur ni, arteri. Jantung ni bertindak sebagai pam. Okay, jantung bertindak sebagai pam yang mengepam darah ke seluruh badan. Dia kena pam. Jadi persoalan dia bagaimanakah kurang air ni. Kurang air ya. Bagi saya 1 minit minum air je Bismillahirrahmanirrahim. Ombuh sedapnya air ya. Nak masak pun sedap. Okey.
Sambung ya. Bagaimanakah setiap denyutan jantung ni dicetuskan? Dicetuskan. Kemudian dikekalkan. Dicetuskan tu maksudnya dimulakan. Ataupun nak kekalkan dia punya denyutan tu supaya jangan berhenti. Kita memang tak boleh kontrol lah sebenarnya ya. Kita dari segi sebab dia bukanlah tindakan yang terkawal. Dia tindakan luar kawal. Kita dah belajar dulu ya. Ada tindakan terkawal, tindakan luar kawal, ada tindakan refleks ya. Jadi denyutan jantung ni merupakan tindakan luar kawal, tetapi kita nak tahu macam mana dalam sistem peredaran kita tu, bagaimanakah jantung kita tu dicetuskan. Ya. Jadi kita kena tahu bahawa otot jantung ni dikenali sebagai otot kardium. Nama dia otot kardium, seperti gambar di sebelah. Ini gambar dia. Otot kardium. Okey, jadi otot ni kalau kita perhatikan dia bersilang dan bersambungan antara satu sama lain. Ya, macam jalin. Dia jalin ya. Jadi susunan ini dia punya kelebihan dia membenarkan impuls elektrik, impuls elektrik disebar dengan cepat. Ya, melalui jantung dan pada masa yang sama ia merangsang sel otot kardium untuk mengecut dengan serentak dan seragam. Serentak dan seragam. Simultaneously and uniformly. Tu orang kampung saya khabar ya. Orang kampung saya hebat, cakap orang putih. Dan otot kardium ni dia bersifat myogenik. Okey, myogenik. Apa yang dimaksudkan dengan myogenik? Iaitu jantung mengecut dan mengendur tanpa perlu menerima isyarat impuls daripada sistem saraf. Itu maksud myogenik. Okey, itu maksud myogenik. Dia ada tanya nanti ni, dalam soalan objektif ni. Apakah yang dimaksudkan dengan myogenik? Iaitu jantung mengecut dan mengendur. Okey, saya pernah sebut sebelum ni ya. Bila sebut saja tentang otot, termasuklah jantung, sifat dia ialah dia mengecut dan mengendur. Dia tak boleh mengecut saja. Ataupun dia tak boleh mengendur saja. Kalau dia mengecut saja tanpa mengendur, atau mengendur saja tanpa mengecut, jadi otot tu jadi cramp. Ataupun kita sebut kejang. Dia kejang. Jadi dia mesti mengecut dan mengendur. Jadi myogenik di mana jantung mengecut dan mengendur tanpa perlu menerima isyarat impuls daripada sistem saraf. Maknanya tak perlu nak fikir. Ya. Otak, kita tahu otak ni merupakan salah satu daripada sistem saraf utama. Sistem saraf utama ni iaitu otak dan saraf tunjang. Otak dan saraf tunjang. Jadi denyutan jantung ni dia tak perlu kepada pemikiran. Tak perlu ada isyarat daripada impuls saraf. Ya. Sebab tu kita pernah dengar ya, ada orang dia dia koma kan, ataupun dia mungkin kita kata stroke. Stroke ni kita panggil macam istilahnya angin ahmar lah ya, angin ahmar, ataupun orang kampung panggil mati sebelah badan. Jantung dia masih lagi berdegup, masih lagi berdenyut, tapi saraf dia mungkin dah rosak. Saraf dia dah rosak. Ya? Tangan tak boleh bergerak, kan? Kaki tak boleh bergerak, anggota badan dia dah tak boleh bergerak. Otak dia pun mungkin sudah lumpuh. Ya? Dia panggil satu istilah lah, saya pun lupa lah nama dia ya. Untuk kematian otak. Brain death. Ya? Kematian otak. Otak dah mati tapi orang ni masih hidup. Jantung dia masih ada. Kerana kita dengar otak, telinga kat dada dia, ada lagi. Hidup lagi. Nadi dia masih ada. Tapi orangnya macam dah tak ada. Sebab terbaring, koma dan sebagainya. Ya? Jadi kalau kita pergi ke hospital, kita tahulah ya, dia ubat-ubat di ICU sebagainya, bergantung banyak pada alat-alat pernafasan dan sebagainya.
Maknanya myogenik ni sifat jantung yang berdenyut tanpa perlu dapat isyarat ya, daripada sistem saraf. Sistem saraf tu termasuklah otak ya, dan juga saraf tunjang. Sekiranya otot kardium ni disimpan dalam rautan beroksigen yang suam. Ini dia kata sekiranya lah. Ya. Otot kardium ni kita simpan dalam rautan beroksigen yang suam dan mengandungi nutrien. Okay, suam dan juga nutrien. Otot-otot ini akan mengecut dan mengendur secara berritma dengan sendiri. Apa maksudkan berritma ni? Ya. Apa maksud berritma? Ritma ni dia rhythmic. Dia maksudnya dia mengecut dan mengendur pada tempo yang seragam. Tempo. Tempo macam menyanyi juga lah. Tempo dia menyanyi, laju ke, perlahan ke, lambat ke, itu tempo dia. Ya. Itu perkenalan ya, berkenaan dengan peredaran jantung. Jadi macam mana kita tengok peredaran darah dalam manusia. Okay, ini jantung. Ada beberapa tambahan struktur yang kita kena isi dalam struktur jantung. Selain pada kita dah belajar tentang struktur-struktur yang lain tu seperti ventrikel kanan, ventrikel kiri, kita dah belajar atrium kanan, atrium kiri. Okey, yang berbeza sikit. Okey, dia ada nodus sinoatrium di situ. Okey, tanda kat situ. Nanti bila okey jantung, awak kena add on, kena tambah nodus sinoatrium ataupun juga boleh ditulis sebagai SAN SAN. SAN ni dalam bahasa Inggeris lah sebenarnya. Sinoatrium nodes. Itu maksud dia. Sinoatrium node SAN. Kemudian yang kedua, ini dia, nodus atrioventricle atau dipanggil AVN. AVN dalam bahasa Inggeris, iaitu atrioventricle nodes. Yang kedua. Yang ketiga, kita tengok sini yang lain sikit, iaitu dia ada gentian Purkinje. Bukan gentian Punjabi Punjabi tu orang lain. Ini gentian Purkinje. Ada sengah tu disebut Purkinje. Tak apalah, janji ejaan betul Janji bila kita tulis tu ejaan betul. P tu kena huruf besar sebab nama orang. Nama orang yang menyumpai benda ni. Dan yang keempat, berkas His. Orang kampung saya kata His bundle. Ya. Ataupun berkas His. His tu bukan lelaki bukan kepunyaan lelaki. Ataupun lelaki itu. Ini berkas His, nama dia. So ada 4 tambahan. SAN, AVN, gentian Purkinje dan juga berkas His. Kedudukan dia, kalau sinoatrium nodes ni ataupun nodus sinoatrium, dia berada di mana tu? Bahagian atas, bahagian atas atrium kanan. Bahagian atas tu. Kedudukan dia. Position dia kita kena tahu. Sebab ada sebab dia Kemudian AVN ni ataupun nodus atrioventricle, dia punya kedudukan di antara atrium kanan dan juga ventricle kanan. Sebab tu nama dia tu atrioventricle. Atrio tu sebenarnya atrium. Ventricle tu ventricle lah. Kan? Kemudian tembok kuning kan. Nampak kuning tu macam satu wire. Dia bersambung. Itu panggil gentian Purkinje. Dan juga berkas His. Berkas His. Gentian Purkinje ni dia banyak bahagian ventricle. Dia bahagian otot kardium, bahagian ventricle. Berkas His dia berada banyak pada septum. Pada septum. Nanti bolehlah awak belajar betul-betul, insya-Allah jadi doktor pakar jantung insya-Allah. Mudah-mudahan adalah kelapa sains ni besok jadi doktor doktor pakar apa? Pakar jantung. Okey, insya-Allah. Saya doakan Baik, jadi macam mana mekanisme dia? Okey, di bawah tajuk pengepaman jantung.
pengepam jantung. Jadi pengecutan jantung dimulakan, ni cetuskan dan dikoordinasi, diuruskanlah, dikawal atur. Dikoordinasi ni dikawal atur oleh perentak jantung. Satu lagi istilah baru, perentak jantung. Jadi perentak jantung ni apa dia? Ialah sekumpulan sel otot jantung khusus yang memulakan kadar pengecutan jantung dan terletak di dinding atrium kanan. Yang dikenali juga sebagai nodus sinoatrium. Jadi perentak jantung ni dia menjana impuls elektrik yang merebak dengan cepat melalui dinding kedua-dua atrium dan menyebabkan atrium mengecut secara berikma. Berikma tadi dia membuat maksud bila dia dapat isyarat tu bila maksudnya perentak ni dia macam perentak ni macam Swiss lah. Swiss. Kita bayangkan kalau di rumah kita tekan Swiss. Bila kita tekan Swiss apa? Swiss kipas berpusing. Swiss lampu menyala. Swiss aircon berfungsi dan sebagainya Swiss. So sekarang ni darah tu bila dia sampai kepada bila masuk ke jantung di bahagian bahagian kanan yang terdapatnya di situ adalah perentak maka sinoatrium ni dia akan menghantar isyarat kepada kedua-dua atrium kanan dan kiri secara serentak, simultaneously. Simultaneously. Jadi bila dia sampai, ni terang ni. Yang dipanggil sebagai tadi, nodus sinoatrium, mana perentak ni dipanggil sebagai nodus sinoatrium. Jadi ia membolehkan otot atrium tu mengecut. Membolehkan otot atrium mengecut ni macam mana? Maksudnya saiz jantung tu mengecil. Kita tengok yang pertama gambar ni ni. Yang pertama ni. Okey. Jadi nodus sinoatrium menjana impuls elektrik ni. Jadi otot atrium ni akan mengecut. Itu dijelaskan di sini, iaitu impuls elektrik merebak dengan cepat dalam kedua-dua atrium menyebabkan atrium mengecut secara serentak Bila otot atrium ni mengecut, darah yang berada di dalam atrium kiri dan kanan ni dia akan dipaksa tolak ataupun tertolak pergi ke ventricle. Kiri dan kanan lah masing-masing. Itu maksudnya kesan daripada pengecutan tu. Tapi nak bolehkan dia mengecut tu, dia akan dapat isyarat dalam bentuk elektrik daripada nodus sinoatrium tu. Sinoatrium ni dia seperti Swiss yang disambungkan dengan otot atrium. Itu yang masukkan sini Impuls elektrik merebak dengan cepat dalam kedua-dua atrium menyebabkan atrium itu mengecut secara serentak. Kemudian apa yang berlaku? Okey, jadi kita tengok ni. Tengok ada perbezaan di sini. Jadi ini menunjukkan pengecutan otot atrium. Okey. Okey, sekarang ni kita sampai di situ Sampai di mana darah yang berada dalam atrium akan tertolak. Tertolak ke mana? Ke ventricle. Ke ventricle mana? Ventricle kiri dan kanan serentak Dia kiri dan kanan ni dia berlaku serentak Dia berlaku serentak. Okey, tengok nombor 3. Jadi impuls elektrik sampai ke nodus atrioventricle ataupun AVN. Sampai di situ. Maknanya bila darah dah sampai di situ dia kenalah. Point ni kena. Poinnya ialah AVN. Okey, jadi sampai di situ impuls elektrik akan merebak melalui berkas his dan juga gentian Purkinje sehinggalah ke apex jantung. Apex ni maksudnya bahagian atas jantung. Semualah bahagian atas, bahagian puncak dia. Kalau kita katakan ni jantung bahagian ni lah. Kalau dia boleh datang pula. Tu bahagian apex ni, bahagian atas. Bahagian luar
termasuk sekali lah apex, ya, termasuk apex. Jadi okey, yang ni ya, yang tiga ni. Jadi bila impuls elektrik itu dia telah merebak melalui berkas his dan gentian Purkinje, apa yang berlaku, dia akan memaksa darah yang berada dalam ventricle pula. Tadi daripada atria pergi ke ventricle, darah dah masuk dalam ventricle. Kemudian daripada ventricle tu, darah tu dipaksa keluar daripada jantung. Ya? Jadi impuls elektrik merebak dari bahagian apex jantung ke seluruh dinding ventricle. Akibatnya ventricle mengecut dan untuk mengepam darah keluar ke paru. Satu ke paru, satu lagi ke seluruh badan. Maknanya tengoknya saiz dia mengecut. Dia bila dia kecut tu macam dia micik lah, macam picit. Macam kita picit satu benda, kita picit dia, kemudian benda yang dalam tu akan keluar lah. Tapi nak boleh ke dia mengecut tu, dari segi mekanisme dia, kita tahu adanya dapat isyarat. Isyarat tu dicetuskan oleh AVN, ya, atrioventricular nodes ataupun nodus atrioventricle. Yang mana AVN ni dia akan hantar isyarat elektrik ni ataupun impuls elektrik ni melalui ke dua fiber ataupun ke berkas his dan juga gentian Purkinje. Bila sampai di situ, dia hantar tu, dia macam tarik lah. Dia tarik otot-otot ventricle ni untuk mengecut. Bila otot ventricle ni mengecut, darah yang berada dalam ventricle akan tertolak keluar daripada jantung. Satu pergi ke paru, satu lagi keluar pada pergi ke seluruh badan. Okey. Jadi kita tengok yang ni merentas bidang ni, apa dia ni. Impuls elektrik pada jantung boleh dikesan dengan meletak elektrod pada kulit, iaitu dipanggil elektrokardiogram, yang merupakan rekod aktiviti elektrik yang mencetuskan setiap denyut jantung. Ini kalau di hospital dia letak macam kat dada tu, letak banyak wayar kan kat dada. So yang bulat-bulat tu adalah dia punya detektor. Detektor tu pengesan yang sensitif, yang peka kepada bunyi jantung dan juga denyutan jantung. So bila disambungkan wayar tu ke alat elektrokardium tu, maka dia dapat membaca dia punya pada OSK, ya, osiloskop sinar ketak tu, dia akan tengok pada monitor. So dapatlah tengok dia punya gelombang gelombang ni lah jantung tu macam mana. Kalau meninggal tu dia dot gitu je kan, kita biasa tengok dalam cerita. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada apa dah. Sambung sikit lagi ya. Berapa dah? Okey, sikit lagi, 50 minit ni. Okey, ketika pengepaman jantung, ya, bunyi loop-dub boleh kedengaran. Pernah dengar bunyi jantung tak menggunakan stetoskop? Ya, mungkin aktiviti tu dibuat dalam amal, ya. Ataupun boleh order sendiri dalam Shopee, order stetoskop. Tak mahal mana, dah 100 lebih je, ya. Boleh beli. Bunyi dengar, bunyi loop-dub. Kalau kita dalam keadaan relax, di slow sikit lah. Loop-dub. Kalau kita lepas berlari, dia laju lah. Loop. Kalau tak dengar loop tu, kita punya duk je. Duk. Kan? Kalau kita takut, duk. Bunyi rhythm tu, dia punya bunyi. Tapi dalam keadaan yang pelabut, apa loop-dub tu? Loop-dub tu bunyi apa? Kita nak tahu, ya. Lepas ni. Jadi tahukah anda apa yang menyebabkan bunyi loop-dub ini? Bunyi loop-dub tersebut ialah bunyi penutupan injap jantung. Bunyi ditutup, macam tutup pintu lah, tutup pintu. Macam tutup pintu, marah empah pintu. Pecah pintu contohnya. Tak pecah, tapi bunyi tu kuat. Kan? Jadi maknanya kalau darah ni dia tekanan tinggi, lagi kuatlah bunyinya. Betul tak? Dia nak tutup pintu, marah. Empah pintu. Jadi senang cabut pintu tu. Okey, jadi bunyi yang pertama tu,
pertama loop tu dihasilkan apabila injap tricuspid dan injap bicuspid tertutup. Dia di kanan ni sama, dia serentak. Ya. Dia tutup ya, loop. Ya. Maksudnya tutuplah pintu tu. Pintu tu injaplah maksudnya. Dan bunyi kedua dup. Bunyi dup tu dihasilkan apabila injap sabit tertutup. Ya, injap sabit di sini. Injap sabit. Jadi loop itu tricuspid, bicuspid tutup. Dup injap sabit tertutup. Okey. Okey. Kenapa dia tutup tu? Jadi kalau maksudnya kalau bunyi loop tu artinya darah yang mengalir dari atrium pergi ke ventricle. Jadi dia pun tutup pintu. Loop tutup. Kemudian darah daripada ventricle nak keluar ke daripada jantung, sama ada ke paru ataupun ke seluruh badan, ya, injap sabit tu terbuka. Tapi bila dah sampai ke lebih daripada tu, dia akan tutup. Kan? Dia punya bunyi dup. Jadi loop, dup, loop, dup, loop, dup. Okey ya? Clear itu. Pengecutan otot rangka di sekeliling vena. Tengok ni, kaki orang ni. Ya, pengecutan otot, pengecutan dan pengenduran otot rangka kaki. Ya, kita ada situ injap, vena, pengecutan otot, mencerutkan vena, injap tertutup, kemudian otot mengendur. Itu istilah-istilah yang disebutkan di sini ya. Baik. Pengepaman jantung membantu mengedar dan mengalirkan darah melalui arteri, atria dan juga kapilari darah ya. Walau bagaimanapun, daya yang dihasilkan oleh pengepaman jantung ni tidak mencukupi. Tidak mencukupi untuk meneruskan pengaliran darah melalui vena untuk kembali ke jantung. Itu ya. Saya ulang sekali lagi. Ya. Walau bagaimanapun daya yang dihasilkan oleh pengepaman jantung, maksudnya daya yang terhasil melalui pengepaman ya, di otot jantung tu, dia hanya sampai kepada otot ataupun kepada organ sasaran saja, ke tisu badan. Ya, tidaklah sampai untuk bolehkan ia kembali ke jantung. Ya, daripada tisu badan kembali ke jantung. Ya, maknanya daya tu tak cukup. Tidak mencukupi. Tak cukup ya. Di samping itu, darah terpaksa mengalir menentang tarikan daya graviti. Kita tahu daya graviti ni ke bawah, kan, ke kaki, kan. Kalau kita berdiri, masuknya darah daripada jantung di tengah di badan, ke kaki, maknanya mengikut graviti. Tapi kalau ke kepala, kan, ke atas, ke otak, ataupun ke bahu. Tapi kita ambil atas sekali lah, ke kepala. Kan dia melawan graviti. Jadi bila dia melawan graviti ataupun menentang tarikan graviti ni, dia perlukan satu lagi daya yang kuat. Yang betul-betul kuat. Ya. Jadi kehadiran injap dalam vena memastikan darah mengalir satu hala ke jantung. Jadi di sini sebab itulah otot jantung kita ni kena kuat. Ya. Kena kuat, kena sihat. Nak mempunyai jantung yang kuat dan sihat, kita kena amalkan gaya hidup yang sihat. Itu saja jawapan dia ya. Tidak ada jawapan lain. Apa dia? Pertama, pemakanan. Ya, pemakanan kena tengok. Jangan main sapu je. Ya. Asal lalu je pantang. Yang kedua, senaman. Exercise lah. Exercise untuk jantung. Lompat, berlari, basikal, berenang. Cikgu dah kata, cikgu mana PKP ni cikgu? Nak berenang ke mana? Saya mesti berenang kan. Berlari pun boleh, berlari setempat. Lompat. Dalam bilik tu lompat. Buat 15 minit, 10 minit. Ya. Apa lagi? Macam-macam aktiviti. Ada guna skipping kan. Tali skipping tu. Lompat. Kata lompat tali untuk jantung. Pernah dengar tak aktiviti tu ya? Lompat tali untuk jantung. Sebenarnya bukan lompat tali je, apa-apa saja aktiviti yang exercise yang proper lah. Jangan exercise mulut. Saya exercise mulut je. Makan lah saya. Makan exercise mulut jadilah. Ya, dia kena exercise melibatkan fizikal kaki tangan. Angkat barang tu. Tapi kena hati-hati angkat barang ni, takut salah postur, sakit pinggang pula.
Yang mudahnya kita berjalan. Ya. Jangan lepas makan terus baring. Lepas makan nasi lemak, tak ada benda. Ya. Nyanda. Tak ada benda. Ya. Kita kena berlari, berjalan. Ya. Buatlah aktiviti. Dalam rumah, cuci lantai, cuci bilik air. Cari kerja. Ha? Cari kerja maksudnya yang duit tu je. Ya, Syamilah ya, bukan yang cari duit je, bukan yang duit, yang cari kerja maksudnya yang mengeluarkan peluh. InsyaAllah kita punya jantung akan sihat. Baik, pengaliran darah dalam vena dibantu oleh pertama pengecutan otot licin yang terdapat pada dinding venul dan vena. Kedua, pengecutan otot rangka di sekeliling vena. Jadi pengecutan otot rangka menekan dan mencerut vena lalu menyebabkan injap terbuka untuk membenarkan darah mengalir ke arah jantung. Injap kemudian tertutup untuk menghalang darah mengalir balik semula ke arah kaki. Okey. Dan yang terakhir, sebelum pergi pada praktik pematian ni, cuba fikirkan. Duduk, fikirkan. Apakah yang akan berlaku pada injap salur darah kaki kita? Sekiranya kita sering berdiri atau duduk terlalu lama. Kita rasa lengah lah kan. Itu dari segi kesan dia. Tapi sekarang ni nak kesan apakah yang berlaku kepada injap salur darah kaki? Apa nak jawab? Injap ni lah. Injap ya. Injap ni ada yang tertutup, ada yang terbuka. Terbuka kalau dia benarkan darah daripada jantung masuk, dan tertutup untuk mengelakkan darah yang dah masuk tu mengalir keluar balik. Dijelaskan di situ tadi ya. Jelaskan di sini tadi. Kenapa ada injap terbuka dan yang tertutup. Jadi kalau kita duduk terlalu lama, kita kebas betul tak? Pernah dengar kebas? Orang pekan kata serban. Serban ni bukan kepala serban kaki kan. Kebas lah, kebas. Ya? Ada setengah tu kata semut-semut. Macam istilah ya. Kebas, serban, semut-semut. Darah tak mengalir ya. Darah tak mengalir. Sebab sebenarnya kerana apa? Aliran darah tu tersekat. Tersekat lah, dia tersekat. Lama sangat duduk. Ataupun berdiri lama sangat pun tak boleh juga. Berdiri lama sangat. Dia tak berhenti. Jadi oksigen dia turun ke bawah ikut graviti. Jadi bila darah terlalu lama, banyak turun ke kaki, berdiri lama. Jadi ada kemungkinan injap tu. Ya. Injap tu dia dah tertutup. Ya. Darah tak boleh nak masuk. Ya. Dia darah tak boleh masuk, jadi oksigen pun kurang. Bila oksigen kurang, tu semua tu pengsan. Kalau yang berdiri lama kan, berdiri tiba-tiba tumbang. Kau tengok orang. Sebab tekanan darah pun rendah. Dia sendiri tu, orang tu sendiri, dia jenis orang yang tekanan darah rendah. Berdiri lama sikit, collapse. Tumbang. Pengsan. Sebab darah, oksigen tak sampai ke otak. Ya? Oksigen tak sampai ke otak, bukan tak sampai lah, maksud kurang sampai. Nak kata tidak, itu kan ekstrim sangat. Kurang sampai ke otak. Kan? Jadi begitulah keadaan dia ya. Jadi untuk praktik formatif 3 ni kena buatlah ya. Nyatakan perentak jantung yang utama, apa nama dia? Boleh tak jawab ini? Apa boleh cuba? Namakan perentak jantung yang utama. Siapa yang cuba? Ada? Essay? Nodus sinoatrium. Baguslah awak Syamilah. Ya. Orang cuk paluh ni. Nodus sinoatrium ataupun SAN ya. SAN. 2. Apakah yang dimasukkan dengan istilah myogenik? Jangan tengok buku. Apa boleh? Myogenik, apa dia myogenik? Ya. Bukan yang mayo gedik ya. Bukan mayo gedik. Mayo gedik tu awak lah. Ni myogenik. Apa dia ni Aino, Narisa? Apa dia myogenik ni?
bukan I know je lah. So siapa nak jawab pun boleh ya. Boleh? Siapa cuba? Myogenik. Baru tadi sebut. Kau tak jumpa dah? Yang kata tadi ada hilang apa? Hidayu? Oh, Hidayu. Awak ada di situ? Ya, cikgu. Okey, apa maksud myogenik? Jantung mengecut dan mengendung. Tak kata je. Kalau mengecut mengendur tu, itu dia punya ciri dia, memang sifat dia. Istilah tu, istilah myogenik. Myogenik. Jantung mengecut dan mengendur tanpa ada hujung tu. Sambung. Tanpa memerlukan apa-apa. Raihana. Hamda. Myogenik. Cepat. Alhamdulillah. Tak jumpa ke istilah tu? Tadi baru ya bincang tentang myogenik. Mana tadi myogenik? Ni. Ya. Jantung mengecut dan mengendur tanpa apa? Cuba baca. Kelas. Tanpa perlu menerima isyarat impuls daripada sistem saraf. pandai pun baca. Baca pandai lah. Nanti kena ingat tu. Baca kan. Tak apalah. At least cari ya. Jadi itu yang masukkan dengan istilah myogenik itu otot jantung mengecut dan mengendur tanpa memerlukan dia menerima isyarat daripada sistem saraf. 3. Terangkan mengapa seseorang yang berdiri tegak terlalu lama mungkin akan pingsan. Saya dah sebut tadi. Kata sini mungkin tak semestinya mungkin kan, agak-agak yang saya dah sebut tadi apa di antara yang saya sebut, siapa ingat? Tekanan darah rendah. Biasa kita tengok tekanan darah tinggi. Kenapa dia tu masuk hospital? Tekanan darah tinggi. Kita jarang dengar. Kenapa dia masuk hospital? Tekanan darah rendah. Tekanan darah rendah pun masalah juga, tak boleh. Yang kedua, apa? Tekanan rendah. Oksigen kurang. Dihantar oksigen kurang. Sebab apa oksigen kurang? Injak tertutup. Injak kaki tu tertutup. Injak tertutup. Kemudian dalam keadaan apakah jari-jari boleh berubah menjadi pucat? Dalam keadaan apakah jari-jari boleh berubah menjadi pucat? Dalam keadaan macam mana? Ada pengalaman? Sejuk. Sejuk ke? Sejuk. Betul. Dalam keadaan suhu yang rendah kan? Suhu sejuk kan? Suhu sejuk. Tapi dia tak minta terangkan kan? Minta terangkan tak payahlah. Sebab dah sebut keadaan sudah cukup lah. Keadaan sejuk. Lagi? Ada lagi? Pucat. Sakit ada sakit? Sakit pucat lah tangan? Pucat. Sakit. Boleh. Dalam keadaan ketika sakit. Ke sakit merah di tangan. Kalau sakit ni maksudnya kalau kita demam lah. Kita tak selera makan. Kan? Orang yang demam kan? Ke demam makin demam makin selera makan nasi. Demam ke dia 3 pinggan makan ni. Pelik demam ni. Dia demam biasanya dia tak selera makan, dia pekeh dia. Sakit kepala, hidung berair, rasa nak pitam, macam-macam lagi. Itu pekeh dia. Jadi pucat juga mungkin jadi kerana apa? Takut tak? Takut nak periksa. Takut nak ambil apa? Exam. Pucat tangan dia. Muka lah, sekira lah muka. Pucat muka dia lagi daripada gigi dia. Kalau gigi dia putih lah. Kalau gigi dia kuning, tak ada benda lah. Jadi siapkan ya. Praktis formatif 10.3. Jadi saya rasa untuk kelas kita pada hari ini cukuplah sampai di situ ya. Melainkan ada persoalan. Kalau ada soalan, round table.
Ada soalan Alia? Ada tak ada. Aino Narisa?